Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati moderator persidangan International Conference and Communication Management and Humanities, yang berbahagia kepada semua panel persidangan serta tidak ditupakan kepada semua peserta persidangan. Perkenalkan ahli kumpulan bagi penulisan untuk kajian ringkas kami iaitu saya Nur Hafizah binti Ahmad sebagai pembentang dan ahli-ahli kumpulan yang lain terdiri daripada Puan Rosilawati Masdar dan Encik Muhammad Haidir Asri. Kertas kajian yang akan dibentangkan hari ini adalah bertajuk Hubungan Pencapaian Matematik SPM terhadap Penguasaan Domen Kognitif Pelajar, Program Sijil Teknologi Maklumat di Kolej Komuniti Bandar Penawar, Cawangan Gelang Patah dan merupakan satu kajian kes. Penguasaan dan kemahiran seseorang pelajar dalam matematik selalu dikaitkan dengan keupayaan pelajar tersebut untuk menguasai cabang-cabang ilmu yang lain. Dan di sini kemahiran matematik selalu dikaitkan dengan penguasaan dan kemahiran untuk berfikir secara kritis yang menyebabkan pelajar dapat menjawab soalan penyelesaian masalah dengan lebih tepat dan pantas. Dalam pembelajaran matematik, ia merangkumi kebolehan pelajar untuk mengingat, memaham, menganalisa, mengaplikasi serta menilai sesuatu dan kesemua ini menjurus kepada keupayaan kognitif dalam pembelajaran. Dan di sini juga dalam sistem pendidikan Malaysia, matematik merupakan satu subjek ataupun kursus wajib yang perlu diambil daripada sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah. Dan matematik juga dijadikan sebagai penanda aras untuk melihat tahap intelektual pelajar sebelum memasuki peringkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak dinafikan subjek matematik juga dijadikan sebagai syarat untuk pemilihan bidang-bidang pengajian di peringkat yang lebih tinggi, terutama sekali di dalam bidang teknologi serta kejuruteraan. Untuk latar belakang kajian untuk kajian ini, kami melihat kepada hasil pembelajaran program di peringkat pengajian tinggi pelajar. Okey, di sini secara latar belakangnya, kita melihat kepada hasil pembelajaran berasaskan hasil ataupun Object Based Education ataupun OBE, di mana penilaian dan pengukuran hasil dianalisis berdasarkan objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, mereka melihat kepada objektif pembelajaran di peringkat khusus, iaitu untuk mendapatkan hasil pembelajaran khusus ataupun CLO bagi setiap pelajar, dan kemudian hasil daripada CLO, kita melihat kepada objektif pembelajaran di peringkat program. Adakah objektif tersebut tercapai ataupun tidak di peringkat program ataupun hasil pembelajaran di peringkat program, dan seterusnya apabila tamat pengajian, kita melihat kepada hasil pembelajaran pengajian ataupun PEO. Adakah tercapai objektif program pengajian atau PEO? Okey, jadi di sini bagi program Sijil Teknologi Maklumat, kami di Kolej Komuniti, kami juga mengaplikasikan ataupun menggunakan pembelajaran berasaskan Object Based Education ataupun pembelajaran berasaskan kepada hasil. Bagi program Sijil Teknologi Maklumat Kolej Komuniti Malaysia, hasil pembelajaran program ini dipetakan kepada 5 kluster domen pembelajaran dalam kerangka kelayakan Malaysia ataupun MQF, dan kerangka kelayakan Malaysia ini adalah berasaskan kepada taksonomi yang ditetapkan yang merangkumi 3 domen utama, iaitu domen kognitif, domen afektif serta domen psikomotor. Jadi di dalam kurikulum terkini bagi program Sijil Teknologi Maklumat terdapat 8 PLO program yang dipetakan kepada 5 kluster, iaitu knowledge and understanding, cognitive skill, practical skills, digital numeracy skills, interpersonal and communication skills, leadership, anatomy and responsibility, personal, entrepreneurial skills dan juga ethics and professionalism. Dan daripada 8 PLO tersebut, PLO 1 dan PLO 2 merupakan hasil pembelajaran program yang telah dipetakan kepada taksonomi penguasaan domen kognitif. Okey, daripada imbasan terhadap latar belakang kajian telah membawa kami kepada permasalahan kajian, di mana permasalahan kajian dilihat apabila pada Mac 2022, bahagian pengambilan pelajar telah mengeluarkan perkeliling baharu di mana syarat lulus matematik SPM telah dimansuhkan sebagai syarat kemasukan bagi pengambilan pelajar program Sijil Teknologi Maklumat Kolej Komuniti, dan kumpulan pelajar yang terlibat adalah pelajar ambilan sesi 1 2022-2023 yang merupakan kumpulan pertama yang terlibat secara langsung dengan pemansuhan matematik tersebut. Dan di sini di Kolej Komuniti Bandar Penawar Cawangan Gelang Patah, berdasarkan kepada laporan hasil pencapaian akademik
program STM ataupun program Sijil Teknologi Maklumat bagi sesi 1 2022-2023 untuk semester 1, terdapat penurunan hasil pembelajaran program yang melibatkan domain kognitif. Okey, jadual 2 tersebut menunjukkan kursus-kursus yang terlibat dengan hasil pembelajaran yang merangkumi penguasaan domain kognitif pelajar semester 1 dan antaranya ialah PLO 1 untuk penguasaan pengetahuan yang melibatkan kursus STM 10142 Diskrit Matematik 1 dan juga STM 10173 Problem Solving dan Program Design. Dan kedua-dua kursus ini melibatkan peperiksaan akhir. Manakala bagi PLO 2, ia melibatkan domain kognitif aplikasi pengetahuan di mana kursus yang terlibat adalah SSK 10213 Application Software dan juga STM 10282 Ethics and Security. Berdasarkan kepada penyataan masalah tersebut, kami sebagai pengkaji ingin menilai kekuatan hubungan di antara pencapaian matematik peringkat SPM pelajar dengan pencapaian penguasaan domain kognitif hasil pembelajaran program semester 1 di peringkat Sijil Teknologi Maklumat bagi ambilan sesi 1 2022-2023. Daripada permasalahan kajian telah dibincangkan tadi, ia telah membawa kami kepada persoalan kajian iaitu ia melihat kepada penekanan terhadap penguasaan domain kognitif pelajar program Sijil Teknologi Maklumat Kolej Komuniti Bandar Penawar Cawangan Gelam Patah bagi hasil pembelajaran program berbanding pencapaian mereka terhadap subjek matematik sewaktu SPM dan ia telah membawa kepada pembentukan hipotesis yang pertama iaitu hipotesis null di mana tidak wujud hubungan di antara pencapaian matematik SPM dengan penguasaan domain kognitif di peringkat Sijil Teknologi Maklumat dan juga pembinaan hipotesis alternatif wujud hubungan antara pencapaian matematik SPM dengan penguasaan domain kognitif di peringkat Sijil Teknologi Maklumat. Okey, kajian literatur kami seperti yang dinyatakan melihat dari segi domain kognitif, OBE ataupun hasil pembelajaran hasil, pencapaian matematik SPM serta matematik SPM dan juga pencapaian terhadap akademik. Di sini, domain kognitif merupakan salah satu domain pembelajaran yang dinilai dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dan domain kognitif telah mula diperkenalkan oleh sekumpulan pendidik pada 1948 dan pada 1950-an, kajian terhadap domain kognitif telah lengkap dilaksanakan oleh penyelidik yang dikenali sebagai domain kognitif taksonomi Bloom. Dan ini telah dibincangkan oleh Whit W. pada 2011. Dan idea utama taksonomi ini adalah tentang kehendak pendidik yang mahu pelajar mereka mengetahui tentang sesuatu pengetahuan yang disusun secara hierarki berdasarkan tahap asal oleh Bloom et al. Iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Dan bagi domain kognitif ini turut menjadi asas kepada sistem pendidikan yang dikenali sebagai pembelajaran berasaskan hasil. Bagi pembelajaran berasaskan hasil atau lebih dikenali sebagai Object Based Education OBE, ia merujuk kepada satu proses pendidikan yang memberi tumpuan kepada apa yang pelajar boleh lakukan selepas mereka diajar. Dan pendekatan OBE adalah pembelajaran berpusatkan pelajar dengan penilaian yang kompetitif dan pendidik pula merupakan fasilitator dalam proses. Dan ini telah dibincangkan oleh Guzman et al. 2017. Dan dalam sistem pendidikan Malaysia telah mula menggunakan pendekatan OBE sejak 1950-an lagi dan ini telah dibincangkan oleh Muhyiddin et al. Pada 2008 dan ia turut diaplikasikan dalam sistem pendidikan TVET di Malaysia dan tidak terkecuali bagi kolej komuniti. Dan penguasaan domain kognitif selalu dikaitkan dengan kecemerlangan pelajar dalam akademik dan penguasaan matematik. Dan untuk menilai penguasaan setiap domain pembelajaran, pelajar perlu dinilai dengan menggunakan kaedah pentaksiran yang tertentu dan akhirnya adakah penguasaan pelajar terhadap sesuatu domain mencapai objektif hasil pembelajaran yang ditetapkan. Dan hasil pembelajaran inilah yang akan diukur dalam sistem pembelajaran secara OBE. Dan juga menggunakan pendekatan OBE untuk mencapai hasil pembelajaran program atau PLO, penilaian terhadap pelajar perlu dilaksanakan bagi setiap kursus dalam program dan setiap kursus yang ditawarkan dalam program akan mengandungi penyataan hasil pembelajaran kursus ataupun course learning outcome. Dan CLO setiap kursus akan dipetakan kepada PLO. Dan seterusnya dalam laporan analisis keputusan peperiksaan SPM 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, keputusan grade purata mata pelajaran GPNM Matematik
SPM 2021 telah menurun kepada 5.57 mata berbanding 4.94 mata pada tahun 2020, dan untuk 3 tahun berturut-turut 2019, 2020 sehinggalah 2021, matematik sentiasa mempunyai GPNM melebihi 4.5. Dan pelajar-pelajar SPM 2021 juga merupakan pelajar-pelajar yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Okey, dan juga berdasarkan kepada kajian yang dilaksanakan oleh Nur Azlina dan Azman 2017, Asiawati 2017, Husnira Marina dan juga Ruhayu 2018 serta Siti Balkis, Fazilawani dan Maisarah 2022 menyatakan bahawa terdapat hubungan yang positif bagi pencapaian matematik SPM dengan pencapaian akademik bagi peringkat yang lebih tinggi. Begitu juga kajian yang dilaksanakan oleh Nur Fazlina pada 2008 dan Nurul dan Amran pada 2019 turut merumuskan bahawa pencapaian pelajar bagi subjek matematik SPM mempunyai hubungan positif kepada pencapaian akademik pada peringkat yang seterusnya. Metodologi kajian untuk reka bentuk kajian. Kaedah bagi pelaksanaan kajian ini adalah dalam bentuk kuantitatif, iaitu melibatkan pengumpulan data yang diperolehi daripada unit peperiksaan dan unit pengambilan pelajar Kolej Komuniti Bandar Penawar Cawangan Gelapatah bagi sesi 1 2022 2023. Okey, data ini diambil daripada data pelajar semester 1 kohort tersebut. Dan data ini juga merupakan data sekunder yang diperolehi daripada unit-unit tersebut. Dan instrumen merupakan data sekunder yang terdiri daripada markah penilaian berterusan serta penilaian akhir yang melibatkan domain kognitif berkaitan dengan pengetahuan, menjurus kepada fakta, konsep, prinsip dan teori yang melibatkan kursus matematik distrik 1 serta problem solving and program design. Manakala bagi domain aplikasi pengetahuan melibatkan kursus application software dan juga ethics and security. Bagi persempelan, responden merupakan pelajar-pelajar program sijil teknologi maklumat Kolej Komuniti Bandar Penawar Cawangan Gelapatah ambilan sesi 1 2022-2023 yang telah lengkap menduduki penilaian berterusan dan peperiksaan akhir bagi kursus-kursus yang telah dinyatakan sebelum ini. Dan jumlah sampel pelajar adalah 20 orang yang merangkumi 15 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan. Dan pemilihan sampel adalah kerana kumpulan pelajar ini merupakan kumpulan pertama yang tidak terlibat dengan syarat wajib lulus matematik SPM sebagai syarat kemasukan ke program sijil teknologi maklumat. Dan selain itu, secara keseluruhan, dapatan hasil analisis pembelajaran khusus dan program, pencapaian domain kognitif bagi kumpulan ini adalah tidak mencapai sasaran 80% atau lebih bagi penguasaan domain kognitif yang telah ditetapkan. Untuk memproses data sekunder, untuk teknik pengumpulan data, maklumat berkaitan dengan matematik SPM responden telah diambil bagi tujuan analisis data secara deskriptif, dan grade SPM pelajar telah diklasifikasikan kepada 5 kumpulan mengikut prestasi grade seperti pada jadual yang telah dipaparkan. Okey, manakala bagi pencapaian domain kognitif, markah pelajar adalah dilihat dari jumlah peratusan setiap markah penilaian yang melibatkan domain kognitif bagi setiap kursus, dan penilaian adalah dilaksanakan mengikut domain taksonomi yang telah ditetapkan, dan domain tersebut adalah mengikut objektif hasil pembelajaran khusus atau CLO yang telah ditetapkan. Manakala pencapaian CLO akan menghasilkan pencapaian hasil pembelajaran program atau PLO yang dikira secara purata pencapaian CLO, dan ia merangkumi satu atau lebih kursus yang berkaitan. Dan dalam kajian ini, pencapaian PLO dilihat secara pelajaran individu dan seterusnya ia menghasilkan analisis deskriptif bagi pencapaian PLO 1 dan PLO 2 bagi individu yang terlibat. Bagi analisis data sekunder yang diperolehi diproses menggunakan perisian Microsoft Excel 2016 yang lengkap dengan package data analysis tool. Okey, manakala bagi analisis deskriptif, melihat kepada demografik grade matematik SPM dan min pencapaian hasil pembelajaran, dan seterusnya data dianalisis untuk melihat kepada ujian korelasi Pearson untuk melihat kepada kekuatan hubungan di antara pencapaian matematik SPM terhadap penguasaan domain kognitif pelajar secara individu. Daripada analisis data yang telah dilaksanakan, berikut merupakan dapatan kajian dan juga perbincangan. Okey, berikut merupakan analisis deskriptif bagi keputusan matematik mengikut grade pelajar semester 1, sesi 1 2020, 2 2023 bagi matematik peringkat
SPM. Data sekunder yang terdiri daripada data grade SPM melibatkan 20 orang pelajar ataupun 20 orang responden didapati daripada fail peribadi pelajar, dan data ini seterusnya dianalisis dan menghasilkan jadual 4 seperti di bawah. Okey, dan daripada jadual 4 darjah 1, hanya 15% ataupun 3 daripada 20 orang pelajar yang mendapat grade B+ dan juga B bagi subjek matematik suatu SPM. Dan 45% ataupun 9 pelajar hanya mendapat grade D dan juga E. Manakala 40% ataupun 8 orang pelajar dalam kumpulan tersebut diterima masuk dengan grade G atau tidak lulus matematik sewaktu SPM. Dan secara keseluruhannya, daripada 20 orang pelajar sebagai responden, 12 orang pelajar ataupun 60% lulus matematik SPM sekurang-kurangnya mendapat grade E. Manakala 8 orang pelajar ataupun 40% daripada 20 pelajar telah gagal matematik SPM. Merujuk kepada jadual 5 berikut, didapati bahawa min pencapaian PLO1 adalah 59.3%, manakala min pencapaian PLO2 adalah 73.8%, dan daripada jadual boleh disimpulkan secara ringkas bahawa 50% pelajar daripada 20 orang pelajar telah melepasi min pencapaian bagi PLO1, dan jadual juga menunjukkan 55% daripada 20 orang pelajar telah melepasi min pencapaian bagi PLO2, dan daripada data ini juga dapat dilihat bahawa separuh daripada jumlah pelajar telah melepasi min pencapaian bagi kedua-dua PLO. Jadual 6 di bawah menunjukkan peratusan jumlah pelajar mengikut grade matematik SPM berdasarkan min pencapaian PLO1 yang melibatkan penguasaan pengetahuan bagi domain kognitif. Okey, kesemua pelajar yang berada ataupun mendapat grade B+ dan B untuk matematik SPM telah melepasi min PLO1. Okey, hanya 5 pelajar dari kumpulan D dan juga E ataupun 25% pelajar melepasi min, manakala daripada kumpulan pelajar yang gagal, terdapat 2 pelajar yang melepasi min pencapaian PLO1. Okey, jadual di bawah menunjukkan peratusan jumlah pelajar berdasarkan min pencapaian PLO2 yang melibatkan aplikasi pengetahuan. Daripada jadual tersebut, kesemua pelajar yang berada dalam kelompok B+ dan juga B telah melepasi min bagi pencapaian PLO2, manakala 6 pelajar dalam kelompok D dan E daripada 9 pelajar telah melepasi min, dan terdapat 2 pelajar dari kumpulan gagal telah melepasi min pencapaian bagi PLO2. Bagi ujian korelasi, kami menggunakan kaedah ujian korelasi Pearson. Dan korelasi adalah istilah statistik bagi melihat tahap hubungan secara linear di antara dua pemboleh ubah ataupun lebih. Dan dalam ujian korelasi, perkali korelasi R digunakan untuk menunjukkan kekuatan sesuatu hubungan antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Dan di sini nilai R adalah di antara negatif 1 sehingga positif 1. Dan jika nilai perkali R adalah positif 1, ia menunjukkan hubungan adalah positif. Manakala jika perkali R adalah negatif 1, hubungan tersebut adalah secara negatif sempurna. Okey, jadi di sini jika R adalah sifar menunjukkan bahawa tidak wujud hubungan linear di antara pemboleh ubah, manakala jika nilai perkali R menghampiri sifar, maka ia menunjukkan bahawa hubungan tersebut merupakan hubungan yang lemah. Dan dalam melaksanakan ujian korelasi terhadap kajian ini, pengkaji mengambil kira bahawa data pengkaji adalah berdistribusi normal dan setiap pemboleh ubah adalah berhubungan secara linear. Dan pelaksanaan ujian korelasi ini menggunakan korelasi Pearson seperti yang telah ditekankan tadi, dan merujuk kepada jadual 8, dapatan ujian telah menghasilkan nilai perkali korelasi di antara pencapaian matematik SPM terhadap pencapaian PLO1 dan PLO2 pada semester 1 program Sains Teknologi Maklumat semester 1 2022-2023 untuk melihat korelasi atau hubungan bagi matematik SPM dengan PLO1, dan di sini didapati bahawa R untuk 20 responden sama dengan negatif 0.8043, dan di sini nilai P adalah kecil daripada 0.05. Dari nilai perkali tersebut didapati R kuasa 2 adalah 0.6468, menunjukkan bahawa 64.65% pelajar mengekalkan pencapaian matematik SPM dengan penguasaan pencapaian mereka terhadap domain kognitif PLO
1. Manakala 35.3% pelajar mengalami perubahan pencapaian sama ada terdapat pelajar yang menguasai ataupun tidak domain kognitif tersebut yang tidak dipengaruhi oleh keputusan matematik SPM. Manakala untuk melihat korelasi ataupun hubungan bagi matematik SPM terhadap pencapaian domain kognitif di PLO2, analisis mendapati bagi R untuk 20 responden bersamaan dengan negatif 0.58412 di mana P adalah lebih kecil daripada 0.05 dan daripada nilai perkali R kuasa 2 adalah 34.1% pelajar mengekalkan pencapaian matematik SPM dengan penguasaan terhadap domain kognitif PLO2 manakala 65.9% mengalami perubahan dari segi penguasaan sewaktu di peringkat SPM. Sewaktu di peringkat sijil dan prestasi perubahan ini boleh disebabkan oleh faktor-faktor luar yang lain yang mempengaruhi pencapaian mereka sewaktu belajar di peringkat sijil. Dan melalui analisis juga mendapati bahawa berlaku hubungan yang signifikan bagi kedua-dua ujian terhadap pemboleh ubah matematik SPM dengan PLO1 dan PLO2 di mana kedua-dua nilai ini signifikan adalah kurang daripada 0.05 dan secara ringkasnya daripada ujian korelasi yang dilaksanakan tersebut mendapati R adalah sama dengan negatif 0.8043 bagi matematik SPM dengan PLO1 manakala R sama dengan negatif 0.58142 bagi matematik SPM dengan PLO2 menggambarkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan bagi kedua-dua ujian hubungan tersebut dengan nilai R lebih daripada 0.5. Daripada dapatan kajian tersebut, berikut merupakan cadangan dan kesimpulan. Secara kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan di antara pencapaian matematik SPM pelajar terhadap penguasaan pencapaian domain kognitif hasil pembelajaran program sewaktu mereka berada di semester 1 dan di sini kita melihat kepada untuk PLO1 berasaskan pengetahuan dan pemahaman. Okey, domain kognitif berasaskan pengetahuan dan pemahaman. Jika pelajar tersebut mendapat keputusan yang baik dalam subjek SPM, ia akan turut mempengaruhi penguasaan mereka terhadap domain kognitif pengetahuan dan juga pemahaman. Manakala bagi aplikasi pengetahuan PLO2, jika pelajar tersebut mendapat keputusan yang baik dalam subjek matematik SPM, ia akan mempunyai hubungan sederhana kuat di mana menunjukkan bahawa pencapaian matematik SPM pelajar kurang mempengaruhi penguasaan mereka bagi domain kognitif aplikasi pengetahuan. Dan seterusnya untuk cadangan, walaupun kajian ini menunjukkan matematik mempengaruhi penguasaan domain kognitif pelajar, okey, di sini daripada analisis ini sebenarnya ia dapat membantu tenaga pengajar okey untuk menganalisa dan membuat penambahbaikan apakah yang perlu dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi membantu pelajar-pelajar ini okey yang diterima masuk tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Okey, sekian, terima kasih daripada kami.